Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sidang penonton. Mungkin ada yang tengok daripada Facebook Live Gaya Warisan Collection. Terima kasih kepada pengurusi majlis saudara Hakim, Lokman Hakim, dan saya nak bertanya apa khabar semua kepada tuan-tuan dan puan-puan. Harapnya anda sihat pada malam ni. Alhamdulillah dah selesai kita mengikuti bacaan Yasin pada malam ni. Alhamdulillah. Baik, bila kita sebut minggu lepas kita bercerita tentang musafir, bila kita bercerita tentang musafir, sebagai orang musafir, tuan-tuan dan puan-puan, pastinya musafir tak lari daripada mencari satu bekalan, mencari bekalan untuk membawa dia pergi ke satu destinasi yang dia nak tuju. Jadi di sini kita di atas dunia ni kita mencari rezeki, kita mencari rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada semua makhluk dia. Bukan manusia dapat rezeki, haiwan juga dapat rezeki. Haiwan juga mencari rezeki. Apatah lagi manusia seperti kita juga mencari rezeki, mencari rezeki. Haiwan mencari rezeki untuk makan, untuk hidup. Manusia mencari rezeki, tapi manusia ini ada perbezaan dengan haiwan mencari rezeki. Kerana kita bukan sekadar mencari rezeki, tapi kita mencari keberkatan daripada rezeki yang kita cari. Jadi topik pada malam ini saya nak kongsikan tentang keberkatan rezeki hidup dalam ketenangan. Saya yakin pada tuan-tuan dan puan-puan yang ada berada di depan saya ni, anda kadang-kadang mencari rezeki ini bukan apa, sebab nak carikan ketenangan dalam hidup secukupnya untuk dalam hidup. Ada orang rezeki dia faham bahawa rezeki ini adalah berbentuk kertas dan duit shilling, iaitu duit. Jadi bila dia tahu rezeki mencari duit sahaja, maka dia tak peduli dah. Dia dah tak peduli dah hubungan dia dengan manusia. Dia tak pedulilah adab dalam mencari rezeki. Asalkan dia dapat duit, dia dikira sebagai alhamdulillah ini rezeki aku. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok orang cari rezeki macam-macam gaya. Macam-macam gaya. Ada yang tak pedulikan kepada kecaman. Ada yang tak pedulikan dosa, pahala dan sebagainya. Dia tahu rezeki duit, tetapi dia tak tahu keberkatan daripada rezeki tersebut. Jadi itu yang merisaukan kita. Oh, alhamdulillah hari ni aku dapat rezeki, tapi rezeki kita tak tahu rezeki yang kita dapat ni berkat ataupun tidak, halal ke ataupun haram, kita tak tahu. Jadi sebagai seorang manusia ataupun sebagai hamba Allah ada sebut kalau dalam anda mungkin biasa baca doa ayat 1000 dinar, ayat 1000 dinar Allah sebut apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lepas tu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka kat sini adalah ayat yang menceritakan tentang rezeki. Kalau dalam surah Al-Mulk, kalau anda tengok dalam surah Al-Mulk, Allah memberi kepada kita untuk mencari rezeki yang ada di atas muka bumi ini. Bertebaranlah mencari rezeki di atas muka bumi ini. Jadi mencari rezeki tidak ada masalah. Yang menjadi masalahnya kita nak tahu sama ada keberkatan rezeki kita. Jadi kita kena buka kita punya minda kita. Rezeki bukan sekadar duit, dan rezeki itu lebih luas daripada duit. Kesihatannya, rezeki dari sudut kita baik dengan keluarga,
hubungan ukhuwah kita dengan kawan-kawan terjaga, kita jauh daripada berlaku kecelakaan, berlaku musibah. Itu adalah satu rezeki. Ada orang tak kena COVID, itu adalah satu rezeki. Allah jauhkan dia terkena daripada COVID, ini adalah satu rezeki. Jadi bila manusia hanya memahami rezeki hanya sekadar duit, itu yang membuatkan hati kita tidak tenang. Selagi mana kita tak capai rezeki yang kita faham adalah duit semata-mata, maka hati kita tak rasa tenang. Tak tenang. Bila rasa hati kita tak rasa tenang, selagi itulah kita sanggup buat apa saja asalkan kita dapat duit yang kita nakkan semata-mata. Dan benda yang lain yang Allah nikmat yang Allah bagi itu kita lupa ataupun kita tak peduli, menyebabkan kita rasa tak tenang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang rezeki, mesti ada yang kata macam mana kita nak kaitkan keberkatan rezeki, rasa cukup tu dengan kerjaya kita, dengan bisnes kita. Adakah rezeki itu, kita dah rasa cukup, maka kedai kena tutup? Macam mana kita nak kaitkan? Rezeki kita rasa cukup, family kita makan, minum semua cukup, tak payah berniaga lah, tutup kedai, tak payah buat sale. Sebab apa tak payah buat sale? Saya rasa cukup. Ini satu pemahaman yang perlu kita perbetulkan. Kita takut nanti bila kata rezeki kita cukup setakat ni, maka kita tak perlu usaha dah nak cari lagi sale ataupun kerjaya kita tak perlu bersungguh dah nak mencari sale tu dan sebagainya, terutamanya kepada orang yang berniaga. Sebab kata rezeki itu cukup. Ya, memang betul, rezeki itu memang adalah tanda-tanda rezeki berkat itu adalah rasa cukup dengan rezeki yang kita ada. Tapi anda kena ingat, yang dimaksudkan bila kita rasa cukup adalah selepas kita bekerja, selepas kita berniaga. Selagi kita tengah berniaga bersungguh-sungguh. Masa tu kita berniaga bersungguh-sungguh. Lepas habis berniaga, apa yang Allah bagi rezeki, itu yang kita rasa cukup. Itu maksudnya. Bukan bermaksud rezeki rasa cukup maka tak perlu aku usaha cari duit dah. No, bukan macam tu. Kalau kita rasa rezeki dah cukup, tak perlulah buka kedai lah, tak payah berniaga, tak payah cari sale lah. Sebab apa? Rezeki dah rasa cukup. Dekat rumah beras dah ada dah, dekat rumah ayam dalam peti air dah ada dah. Bukan. Yang dimaksudkan cukup setelah kita dah usaha cari rezeki, kita dah bersungguh-sungguh cari rezeki, kita target sale, kita cari sale, kemudian apa yang Allah bagi, itu yang kita terima dengan syukur. Kita terima dengan apa yang Allah dah bagi rezeki, itu yang kita rasa cukup. Selepas hasil daripada kita usaha. Jadi macam mana nak memastikan rezeki kita sentiasa kita rasa berkat, kita rasa cukup? Yang pertama adalah mesti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara paling utama. Kalau nakkan rezeki cukup, nakkan keberkatan rezeki cukup orang ni tak sama. Tak sama setiap orang. Ada orang rezeki dia lebih, ada orang rezeki dia kurang sikit. Ikut kepada setiap manusia tersebut. Macam mana kita nakkan tahu rezeki kita, nak pastikan rezeki kita ada keberkatan? Yang pertama, mesti kena bertakwa kepada Allah. Ikut apa yang Allah suruh dan jauh daripada apa yang Allah larang. Kat mana ayatnya? Dalam ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. First kali kita kena bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Barulah Allah akan tunjukkan satu jalan kepada kita. Bertakwa dulu kepada Allah. Kemudian bila Allah dah tunjukkan jalan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah kurniakan rezeki yang entah dari mana datangnya tiba-tiba.
Bila kita dah buat apa yang Allah suruh, kita jauh daripada apa yang Allah larang, kita tak buat, maka Allah akan bagi kita satu jalan keluar dalam hidup. Kadang-kadang kita rasa susah hati, rasa macam rezeki tak pernah cukup, duit tak pernah cukup. Mungkin ada something wrong pada ketakwaan kita kepada Allah. Bila kita benar-benar bertakwa kepada Allah, kita buat apa yang Allah suruh, termasuklah jaga keberkatan rezeki dan halal rezeki tersebut. Berniaga dengan baik, jangan menipu orang dalam berniaga. Berniaga dengan baik, jangan menipu orang. Berlaku jujur bila berniaga. Ini salah satu wa man yattaqillah, iaitu kita bertakwa kepada Allah. Bila kita berniaga dengan baik, Allah akan bagi jalan keluar kepada kita. Kemudian wa yarzuqhu, kemudian Allah kurniakan rezeki entah daripada mana datang tiba-tiba kepada kita. Dengan syarat kita dah buat apa yang Allah suruh dan kita tak buat apa yang Allah larang dalam mencari rezeki. Jadi berniaga kena jujur. Jangan menipu customer. Berniaga mesti dengan amanah. Kena bersabar. Walaupun berniaga dengan jujur ni untung tak banyak mana, tapi dekat situ kesabaran kita, takwa kepada Allah, maka Allah akan beri rezeki entah daripada mana, kita pun tak tahu. Allah datang tiba-tiba rezeki pada kita. Mungkin dah bukan dalam bentuk duit, mungkin luar daripada duit. Tuan-tuan, dulu saya pun macam fikir rezekinya hanya sekadar dapat kerja yang bagus dan dapat duit yang banyak. Dulu saya pernah pergi interview kerja macam-macam, tak dapat. Tapi sedangkan tak dapat kerja tu, banyak rezeki lain masuk dapat. Contoh dapat beli kereta, dapat kesihatan dan sebagainya. Entah datang daripada mana, kita dapat sedangkan kita tak dapat kerja. Ini yang kita kata rezeki yang mana, datang daripada mana yang Allah bagi. Ini semua kuasa Allah yang bagi kepada kita. Dan Allah tambah sikit lagi dalam surah ni, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bila kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rezeki kita. Inilah bila orang berniaga ni, bila kita dah bertakwa dalam perniagaan kita, kemudian kita dah usaha dan kita bertawakal kepada Allah, walaupun kadang-kadang kita tak tinggi, tapi kita rasa cukup. Next time kita buat lagi, bagi sale lebih lagi. Ini nak menunjukkan adalah keberkatan dalam rezeki kita. Jadi anda boleh nampak antara nilas yang terakhir saya nak kongsikan antara tanda-tanda macam mana kita nak tahu rezeki kita berkat atau tidak. Yang pertama, hati kita semakin dekat dengan Allah. Lagi kita banyak duit, lagi banyak rezeki yang Allah bagi, hati kita makin cepat dekat kepada Allah. Kita semakin ingat pada Allah dan kita semakin cepat solat dalam keadaan solat awal waktu. Ini antara maksudnya kita tak lalai mengingat Allah. Ini antara rezeki kita berkat. Kita makin lama makin ingat Allah. Kita tahu rezeki ni bila masa dia Allah boleh tarik. Yang kedua, kita akan sentiasa rasa cukup dan kita juga bersyukur. Hari ni pada bulan ni kita rasa cukup, kita tak stres dan kita rasa semangat untuk usaha lagi pada akan datang. Dan kita rasa cukup je dengan apa yang kita ada. Sebab saya dah tengok ada orang banyak duit tapi perakhiran hidup dia pening kepala. Kenapa pening kepala? Sebab banyak sangat hutang. Beli saham sana, beli saham sini. Sebab rasa tak puas lagi dengan harta yang dia ada walaupun umur dah tua. Ini tak berkat rezeki dia. Yang ketiga, nak tahu rezeki kita berkat ke tak, lagi banyak duit kita dapat, lagi banyak kita menunaikan zakat, lagi banyak kita memberi sedekah kepada orang, lagi banyak kita bantu family kita, bantu anak kita, suami kita, bantu isteri kita. Lagi banyak rezeki dapat, lagi banyak kita bagi ke orang. Sebab kita tahu kalau kita banyak rezeki kita dapat pun, kalau untuk kita seorang je, kita rasa tak puas. Kita rasa puas ni bila kita dapat bagi ke orang lain juga.
Dan yang paling penting, orang yang musafir ni dia percaya akan datang hasilnya ada di sana nanti. Sebab tu di dunia dia bercucuk tanam, di akhirat nanti kita dapat hasil. Dan yang terakhir, tanda-tanda rezeki kita berkat adalah keluarga kita dalam keadaan yang harmoni. Hidup keluarga kita dalam keadaan yang harmoni. Anak kita mudah dengar cakap kita, isteri kita mudah dengar cakap suami pula mudah bagi kasih sayang kepada isteri, jarang bergaduh dalam rumah. Ini antara tanda-tanda keberkatan rezeki. Kita rasa tenang. Orang buat pasangan kita pun dekat situ je. Lepas tu habis, kita pun dah lupa kat dia dah. Kita rasa tenang je. Orang buat kita pun pergi daripada dia. Kita rasa tenang. Hidup ni kita rasa tenang je. Kita tak berdendam dengan orang. Yang ini yang kita nak dalam keberkatan mencari rezeki. Jadi saya serah kepada anda. Apa yang anda mengharapkan daripada keberkatan rezeki anda. Jadi saya yakin anda semua mencari rezeki yang pertama untuk family lah. Mencari rezeki untuk family. Dan pastikan rezeki kita ni adalah rezeki yang memberi keberkatan dalam hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi sebagai orang yang bermusafir, carilah bekalan sebanyak yang boleh. Carilah rezeki sebanyak yang boleh di atas dunia ni dengan cara peraturan yang Islam dah tetapkan, supaya kita tak mencari rezeki yang haram, tapi kita mencari rezeki yang halal. Wallahualam, itu sahaja untuk pada malam ini. InsyaAllah rezeki kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Saya minta maaf kalau ada tersilap daripada pandangan saya. Mungkin anda juga ada pandangan dari sudut yang berbeza. Apapun, saya doakan anda semua dimurahkan rezeki dan kita semua dimurahkan rezeki, insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kepada saudara. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zul atas perkongsian yang dikongsi tadi. Dan Alhamdulillah, syukur sangat. Sebab apa? Sebab sebenarnya tanpa kita sedar, salah satu rezeki yang Allah kurniakan kepada kita juga adalah kita ni tak banyak masa, tapi Allah datangkan orang yang alim ataupun orang yang duduk dalam bidang dia berkongsi ilmu tu dengan kita tanpa kita bersusah payah berhabis masa kan, bertahun-tahun. Dan kita belajar juga ilmu agama, tapi tidaklah sebanyak sebagaimana yang dikongsi oleh ustaz kita tadi. So mungkinlah kita tak ada masa untuk buka kitab-kitab yang banyak. Jadi tadi dihuraikan dalam bentuk yang sangat, saya kira, ringkas dan mudah untuk kita fahami. Dan Alhamdulillah, sama-sama kita syukur, dan bagi saya banyak mutiara kata yang dikongsi tadi. Dan kalau kita rasa benda tu bermanfaat, sebenarnya tak lain tak bukan kita kongsikanlah benda tu dengan orang yang terdekat, orang yang kita sayang, sama ada family kita ataupun kawan-kawan kita. Okay, semoga apa yang kita kongsikan dulu last sekali adalah kembali kepada kita balik. Kalau amal tu adalah amal yang bermanfaat. Okay, wallahualam, itu sahaja. InsyaAllah kita tangguh majlis kita pada malam ni dengan tasbih, kafarah dan surah wal-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.